Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kursus BMM B3052 Seni dalam Pendidikan iaitu Dr. Wan Roslina binti Wan Ismail. Saya Eliani Anak Serban dari kelas BMP 13A akan membentangkan tugasan 2 kursus ini. Terlebih dahulu, saya akan membacakan soalan tugasan yang telah diberikan. Secara individu, Adan dikehendaki mencipta sebuah kit pengajaran dan pembelajaran berdasarkan satu kemahiran yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum Bahasa Melayu yang terdapat dalam kursus BMM B3043 Kajian Kurikulum Sekolah Rendah. Secara umumnya, seni adalah perkara yang berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan dan estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. Seni juga disifatkan sebagai satu proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata. Sehubungan dengan itu, seni dalam pendidikan dikenali sebagai satu bidang yang menumpukan kepada seni visual, seni muzik dan seni pergerakan yang digunakan dalam pendidikan. Bidang ini amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP bagi mewujudkan sisi PDP yang lebih menyeronokkan. Oleh hal yang demikian, pelbagai jenis kit PDP dihasilkan untuk melaksanakan seni dalam pendidikan dalam PDP Bahasa Melayu. Seperti apa yang kita lihat di sini, kit pembelajaran yang saya hasilkan menyasarkan murid tahun 3. Tema yang dibawa oleh kit ini adalah tema persekitaran serta bertajuk kebersihan diri dan persekitaran. Kit ini dicipta berdasarkan standard kandungan iaitu 3.2, menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna, dan standard pembelajaran iaitu 3.2.1, membina dan menulis ayat. Alat ini secara fokusnya adalah menekankan tentang kemahiran menulis. Namun begitu, terdapat unsur penggabung jalinan iaitu gabungan antara kemahiran menulis, kemahiran membaca dan aspek tata bahasa yang dilaksanakan secara linear dan tidak linear. Ini merupakan kit pembelajaran yang telah saya hasilkan. Saya memberikan nama kit ini sebagai kotak bertuah. Kit seumpama ini tidak asing lagi digunakan dalam PDP dan lebih dikenali sebagai kotak beracun. Dalam konteks ini, saya tidak menggunakan nama kotak beracun. Sebaliknya, saya menggunakan nama kotak bertuah berdasarkan beberapa sebab tertentu. Dalam konteks pemilihan nama kit, saya mengambil kira tentang pandangan pertama atau first sight seseorang terhadap sesuatu perkara. Misalnya, nama kotak beracun akan ditafsir sebagai sesuatu yang perlu dielakkan iaitu melalui perkataan beracun tersebut. Oleh hal yang demikian, murid akan menjadi kurang berkeyakinan untuk menerimanya apabila dikehendaki untuk menjawab soalan dalam kotak tersebut kerana mereka menganggap perkara tersebut sebagai satu bebanan. Oleh itu, saya telah memilih nama kotak bertuah kerana mereka akan mentafsir nama tersebut sebagai sesuatu yang bukan bebanan. Maka, mereka akan menjadi lebih bersemangat kerana menganggap diri bertuah apabila mereka dapat menjawab soalan yang diberikan. Hakikatnya, ramai yang terlepas pandang serta menganggap pemilihan nama kit pembelajaran sebagai sesuatu yang tidak penting. Namun begitu, perkara ini merupakan aspek yang perlu diberi penekanan dalam kalangan kanak-kanak kerana minda mereka perlu dirangsang menggunakan perkara-perkara yang positif. Penghasilan kit pengajaran ini berteraskan objektif tertentu yang hendak dicapai. Pertama, murid dapat menulis ayat tunggal berdasarkan struktur ayat yang gramatis. Objektif ini adalah berdasarkan standard kandungan dalam kemahiran menulis yang dipilih dalam rancangan pengajaran harian guru. Objektif yang kedua adalah mewujudkan suasana PDP yang menyeronokkan. Dalam konteks ini, pembelajaran secara tradisional iaitu guru hanya mengajar di hadapan kelas dan murid hanya mendengar dilihat kurang praktikal kerana menyebabkan murid tersebut mudah untuk berasa bosan. Oleh hal yang demikian, dengan adanya kit ini, guru dapat melaksanakan aktiviti yang menyeronokkan dan menggalakkan murid untuk bergiat aktif dalam proses PDP. Selain itu, objektif yang ketiga adalah dapat meningkatkan keyakinan murid terhadap diri sendiri. Dalam konteks ini, keyakinan murid dipupuk secara sedikit demi sedikit melalui pelbagai aktiviti di dalam kelas. Oleh hal yang demikian, kit pengajaran kotak bertuah menyediakan aktiviti yang dapat membantu peningkatan keyakinan diri murid tersebut. Kotak bertuah memiliki kelebihan yang tersendiri dalam pelbagai aspek. Pertama, kit ini dijadikan sebagai satu alternatif yang dapat memupuk nilai murni dalam kalangan murid.
Misalnya, nilai bertanggungjawab. Nilai ini dapat dilihat apabila murid melakukan aktiviti menggunakan kit tersebut. Apabila kotak itu berhenti, murid yang terakhir memegang kotak tersebut perlu menerima hakikat bahawa dia perlu menjawab soalan. Dalam konteks ini, kita dapat menilai sifat tanggungjawab seseorang murid terhadap tugasan yang diberikan kepadanya. Seterusnya adalah nilai keberanian. Perkara ini dapat dilihat melalui bagaimana caranya seorang murid menyerahkan kotak tersebut kepada rakan-rakannya, iaitu adakah murid tersebut cermat atau tidak. Hal ini dikatakan demikian kerana ada murid yang berkemungkinan akan membaling sahaja kotak tersebut kerana takut hendak menjawab soalan. Dalam konteks ini, guru perlu menasihati murid untuk tidak takut dan berani berhadapan dengan cabaran. Seterusnya, kelebihan kit pengajaran kotak bertuah juga merangkumi kos penghasilannya yang rendah, iaitu hanya menggunakan alat kitar semula serta alat asas PDP seperti kertas warna, marker dan kertas A4. Guru boleh mencipta kit ini dengan mudah tanpa memerlukan peralatan yang kompleks. Langkah pembuatannya juga ringkas, tetapi kit ini amat signifikan kerana dapat menggabungkan pelbagai elemen semasa penggunaannya. Berikut merupakan langkah pelaksanaan bagi kit pengajaran kotak bertuah. Aktiviti ini dijalankan di ruangan yang terbuka dan luas seperti di dewan. Pertama, murid diminta untuk duduk dalam bulatan. Kemudian, guru akan memasang muzik. Murid menyerahkan kotak kepada rakan di sebelahnya sehingga guru menghentikan muzik. Murid terakhir yang memegang kotak perlu mengambil kertas yang mengandungi kata kerja dari dalam kotak tersebut. Murid diminta untuk menulis ayat tunggal berdasarkan kata kerja tersebut mengikut struktur ayat yang betul pada helaian kertas jawapan yang diberi. Akhir sekali, murid diminta untuk membaca jawapan yang telah ditulis sambil membuat pergerakan mengikut kata kerja yang diperolehi. Oh, I got breaking news and it's not about you. Baiklah, seterusnya kita melihat kepada elemen seni dalam kit PDP ini. Bidang seni dalam pendidikan mengemukakan 3 elemen utama, iaitu seni muzik, seni visual dan seni pergerakan. Dalam kit pembelajaran ini, saya menggunakan 2 elemen seni sahaja, iaitu seni muzik dan seni pergerakan. Seni muzik merupakan elemen yang lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. Tanpa muzik, proses PDP akan menjadi hambar dan membosankan. Oleh hal yang demikian, guru perlu bijak merancang proses PDP yang menarik serta memanfaatkan elemen ini. Dalam kit pembelajaran ini, seni muzik digunakan untuk menentukan giliran untuk menjawab soalan. Guru akan memasang apa sahaja lagu yang menarik serta mesra murid. Dalam konteks ini, pemilihan lagu perlulah lagu yang menghiburkan seperti lagu-lagu hits. Elemen seni yang kedua adalah seni pergerakan. Seni pergerakan melibatkan pergerakan anggota badan. Seni ini bertindak sebagai pengalaman langsung yang dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap sesuatu perkara. Dalam kit pembelajaran ini, seni pergerakan digunakan untuk melakonkan kata kerja yang diterima. Misalnya, apabila murid mencabut perkataan menyapu, dia perlu membina ayat berdasarkan perkataan tersebut serta membuat pergerakan menyapu. Dalam konteks ini, pergerakan murid tidak dihadkan semasa melakonkan ayat yang dibina. Hal ini amat penting agar mereka dapat mengekspresikan ayat tersebut dalam bentuk lakonan yang lebih kreatif. Rumusannya, kit pengajaran kotak bertuah ini merupakan sebuah kit pengajaran yang ringkas tetapi mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam PDP. Kit ini juga mudah dihasilkan serta menyediakan aktiviti yang menghiburkan. Oleh hal yang demikian, kit ini amat signifikan untuk membantu menambahkan keseronokan aktiviti PDP Bahasa Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.